Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah Nadia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran Jawi. Okay. Jadi Ustaz nak minta ketua kelas untuk bacakan doa sebelum belajar. Ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Allahumma arina bil ilm wa zayyina bil ilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum ni untuk mata pelajaran Jawi kita gabung kelas, betul tak? Betul. Betul. Wih, besarnya suara. Siapa? Saya ingat siapa? Akhir tu. Jadi kalau boleh sebelum tu saya nak minta kalau boleh bukalah kamera. Saya rasa macam ku bercakap seorang-seorang macam tu lah. Jadi pada sebelum ni kita belajar Jawi dengan tahun 5 dan kita banyak fokus untuk soalan UPKK, betul tak? Betul. Jadi pada hari ni kita dah start asing kelas sebab waktu untuk peperiksaan akhir tahun soalan-soalan awak akan lebih tertumpu kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan tahun 6. Waktu yang kita belajar hari tu pun Ustazah ada buat selang-selang dengan ni. Selang-selang dengan yang tahun 5. Cuma hari ni kita akan lebih fokus kepada tajuk tahun 6. Ini tajuk tahun 6 yang dah belajar sama dalam setahun ni. Tak sampai setahun pun kita dah habis. Antara semua ni mana tajuk yang agak sukar bagi awak tiga-tiga ni? Homograf, gabungan kata dengan tanda sempang. Darwish, tajuk mana yang agak sukar bagi awak? Di saya. Kalau saya lah kan. Kalau saya kata majmuk yang ditulis secara terpisah. Kalau Akhi Syami kita tengok. Akhi Syami tajuk yang agak sukar kata majmuk yang ditulis secara terpisah. Yang lain? Yang lain pun boleh. Yang lain bukan Akhi Syami dengan Darwish je, yang lain. Yang mana tajuk yang agak sukar bagi awak? Kalau homograf kita senang je kan. Homograf kita tahu nak eja sebab ejaan dia sah. Kalau homograf ejaan dia sama. Cuma kita tengok ayat lah. Sama ada koko ataupun kuku. Tengok perbezaan perkataan ataupun apa yang kita nak gambarkan. Kalau kaedah ada pembeza ni, ini kita boleh tengok dari segi ayat apa yang kita nak guna juga. Cumanya kalau kata majmuk ni kita tak pasti sama ada dia kena sambung ataupun dia kena pisahkan. Ataupun kalau ada keadaan yang dia kena sambung, tapi bila ada kita panggil ada imbuhan awal dan imbuhan akhir, dia kena dekatkan dia. Jom kita tengok. Hari ni kita akan fokuskan dekat pelajaran kedua gabungan kata. Jom kita tengok. Gabungan kata pun dah ada beberapa unit. Ada sub unit dia banyak lah. Banyak jugalah bagi Ustazah. Untuk awak ingat, yang ni yang mana satu? Yang ni rangkai kata frasa ke, rangkai kata setara ke? Yang paling senang kata rangkai kata simpulan bahasa. Ada tak murid-murid tahun 6 yang tak tahu simpulan bahasa lagi? Ada tak antara awak yang Saya tahu. Saya tahu. Ramai yang tahu simpulan bahasa. Simpulan bahasa kadang-kadang kita tahu tu simpulan bahasa, kita tak tahu maksudnya. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu itu simpulan bahasa. Simpulan bahasa ditulis secara rapat ke secara asing, terpisah? Apa dia Afrina? Afrina buka ni sound tadi. Rangkaian kata simpulan bahasa rangkaian kata simpulan bahasa ditulis secara terpisah. Rangkaian kata lepas tu rangkaian kata majmuk yang ditulis secara serangkai. Serangkai ni macam mana? Serangkai ni dia contoh buku lali, contohlah buku lali. Buku lali ni tulis rapat, tapi buku lali tak boleh rapat ya. Ini bukan buku. Ini bukan lali lah. Bukan yang tu maksudnya buku lali tu kita punya ni lah. Bahagian kaki ni buku lali. Jadi dia memberi maksud yang lain. Ni kata majmuk lah ni. Ni kata majmuk ni. Kata majmuk yang ditulis secara terpisah. Kalau dalam bahasa Melayu ni kata majmuk. Ataupun kalau kat sini dia rangkai kata setara.
Okey, jom kita tengok rangkai kata kat bawah ni. Okey tak tahun 6? Okey tak awak ni sebenarnya tahun 6 ni? Okey. Okey. Okey kan? Okey. Dah sarapan pagi semua ni. Lembik dah ustazah saya pagi ni. Ya Allah macam tu dah. Takut ada yang ni lah. Takut ada yang masih ni. Mengantuk lagi ke. Segar-segarkan diri awak tu. Okey, ini adalah gabungan kata. Okey, gabungan kata yang kita belajar ada berapa? Ada 5. Yang pertama rangkai kata frasa. Yang kedua rangkai kata setara. Rangkai kata simpulan bahasa. Rangkai kata majmuk yang ditulis serangkai dan juga kata majmuk yang ditulis secara terpisah. Okey, tengok ni. Kalau rangkai kata frasa, kita tengok hari kita tengok semua dia punya maksud, apa perbezaan dia. Okey, rangkai kata disebut juga sebagai frasa. Okey, kata dengan frasa ni sama sebenarnya. Dia terbahagi kepada dua iaitu rangkai kata istilah umum dan rangkai kata istilah khusus. Kalau istilah umum dia lebih kepada dia terbentuk daripada 2 patah perkataan atau lebih. Yang kata terkemudiannya menjadi penerang kepada kata yang terdahulu. Ini senang. Kenapa senang, Akhil? Sebab yang kedua menerangkan tentang yang pertama. Perkataan yang kedua menerangkan tentang perkataan yang pertama. Okey, meja apa? Meja tulis. Okey, beg apa? Beg tangan. Beg tangan. Okay, kapal apa? Okay, kapal banyak jenis tapi laut tu menerangkan tentang perkara yang pertama tu. Jadi ini istilah khusus ke istilah umum? Umum. Ini istilah ini istilah umum dah, umum. Okay, lepas tu tengok ni. Rangkai kata istilah khusus ialah merangkaikan 2 patah kata menjadi sesuatu nama. Okay, menjadi sesuatu nama ni kalau yang ni yang kedua menerangkan yang pertama. Kalau yang ni dia satu ni, contoh 2 perkataan menjadi satu maksud. Faham tak? 2 perkataan. Okey, hak dengan cipta benda lain. Hak tu mencipta. Hak tu hak lah. Hak milik, hak kita. Cipta tu apa maksud dia? Syah. Orang Cipta. yang cipta. Orang yang cipta. Cipta tu kita buat sesuatu tu lah. Kita mencipta, contoh kita mencipta, ada orang mencipta komputer, mencipta kerusi, mencipta bantal, contoh-contoh. Tapi bila kita gabungkan kedua-duanya, dia menjadi apa? Dia menjadi satu maksud. Hak cipta tahu tak hak cipta tu apa? Pemilik, pencipta macam ni. Ya betul, pemilik. Hak cipta terpelihara. Jadi yang mendapat contoh jenama dia contoh iPhone dia mendapat hak cipta untuk satu ada apps dalam dia tu, dia dapat hak cipta. Hak cipta jadi orang lain tak boleh ambil dia punya hak cipta. Hak cipta tu milik dia lah, milik dia. Rumah pangsa. Okey, rumah pangsa ni jadi maksudnya dia akan jadi satu nama. Rumah lain, pangsa benda lain. Okey, jadi dia jadi satu maksud rumah pangsa. Mata lah. Mata ni mata. Belajar. Apa dia? Mata tu mata lah. Pelajaran lah. Tapi bila digabungkan dia jadi mata pelajaran ataupun subjek. Apa yang kita belajar? Subjek ataupun mata pelajaran. Jadi dia bila digabungkan dia jadi satu maksud, satu benda. Kalau dalam bahasa Melayu ini boleh jadi kata majmuk juga ni, cermin mata kata majmuk. Kalau belajar dalam bahasa Melayu boleh jadi kata majmuk. Dia sama. Okey, tapi ini lebih kepada rangkai kata ataupun frasa. Yang ni mudah. Yang ni saya terang sekali lalu je sebab kita ada latihan lepas ni. Okay, ni berus gigi. Okay. Ni rangkai kata setara. Rangkai kata setara ni dia bukan yang tadi. Rangkai kata ni bukan, ni benda kan, benda. Okay, cuba awak tengok ni. Okay, rangkai kata setara pula dia ada terbahagi kepada 4 pula. Okay, kata nama, kata kerja, kata sifat dengan kata bilangan. Okay, jom kita tengok kata nama. Kata nama ni adalah semestinya nama kita, Amilda ataupun Syah ke. Okay, Afrina. Kata nama ni, ibu bapa ni adalah kata nama, dia bukan kata kerja. Jadi dia menggabungkan 2 kata nama. Kata nama dan kata nama. Ibu bapa. Ibu tu kata nama, bapa tu kata nama. Orang tua. Tua tu kata nama dan orang tu pun kata nama. Jadi dia menggabungkan 2 kata nama. Kalau kata sifat, dia menggabungkan 2 sifat. Rangkai kata setara. Dia dua-dua. Yang pertama kata sifat, yang kedua pun kata sifat.
Okey, bijak, pandai. Sifat seseorang bijak dan pandai. Tinggi pun sifat okey, tinggi dan rendah. Hitam, putih. Gelap, gelita. Okey, kalau kata kerja dia bukan dua kata kerja. Kalau lari kata kerja lah. Lepas apa lagi kata kerja? Siapa boleh bagi contoh kata kerja? Selain daripada dalam ni. Ulang alik boleh ke? Ha? Ulang alik. Ha. Ulang alik boleh. Kita ulang tu perbuatan lain, betul tak? Alik pun sama perbuatan, jadi dia kata kerja lah, betul. Okay, tepat sekali. Ulang alik. Jadi dia tak ada senggap. Ulang alik. Okay, ulang alik, turun naik, lalu lalang, makan minum. Okay, kata bilangan ni senang lah. Kata bilangan ni paling mudah sekali. Okay. Cuba tengok ni. Kawan karib. Kawan karib apa? Kata nama ke kata sifat? Kata nama. Ya, betul. Ni kata nama. Okay, saya tulis sini. Kalau rupa paras? Kata sifat. Sifat. Yang ni sifat. Kalau lebih kurang? Kata bilangan. Ya, betul. Ni bilangan. Okay, seterusnya yang bawah tu 40 pun bilangan. Pemuda-pemudi? Sifat ke? Sifat. Ke kerja? Pemuda-pemudi. Awak tahu tak pemuda-pemudi tu apa? Pemuda. Okay, pemuda tu Akhi Syahmi. Pemudi tu Afrina. Oh, kata nama lah kan? Kata nama lah. Ya, betul kata nama. Pemuda tu lelaki. Lelaki. Okay, pemuda. Okay, pemudi tu perempuan. Okay, perempuan yang muda. Ada had umur dia lah. Pemuda dengan pemudi. Jadi ini awak tahu dah. Ini kata, kalau yang ni setara. Sebab kita menggabungkan dua kata nama yang sama dia punya kategori. Ni sama kategori dia ni. Kata nama dengan kata nama. Kata sifat dengan kata sifat. Kata kerja dengan kata kerja dan kata bilangan dengan bilangan. 2 dengan puluh. Puluh tu bilangan juga. 3 dengan ratus. 3 tu bilangan, ratus tu pun bilangan. Okay, yang ni pun awak tahu. Awak boleh bezakan. Yang ni. Okay, kita pergi seterusnya. Sebenarnya kita nak masuk yang Akhi Syahmi punya tu. Kata rangkai kata yang ditulis secara terpisah. Yang ni tak ada masalah simpulan bahasa ni. Yang ni kita ulang nanti. Ni kata majmuk yang ditulis secara serangkai ya Akhil. Secara terpisah. Secara terpisah. Serangkai ni, ini selalu, kalau serangkai ni awak selalu jumpa antarabangsa. Cuba tengok perkataan apa yang paling pelik ni? Matahari. Nampak tak? Eja mata macam mana? Eja mata. Mim alif ta. Mim alif ta alif ta. sahaja. Okey, mim alif ta sahaja, betul. Okey, lepas tu hari. Betul. Kenapa dia buang alif? Hari. Kenapa dia buang alif? Sebab dia dah double A. Sebab dia double A. Sebab dia Tak double mati. A. Kenapa tak eja matahari macam ni? Boleh je Ustazah. Kenapa tak eja matahari macam ni? Kenapa kena ada alif? Sebab dia dah tiga. Ada Sebab tiga dia A. jawapannya. Sebab dia rangka kata. Itu kalau macam tu Ustazah pun boleh jawab. Sebab apa? Sebab dia adalah rangkai kata setara kata majmuk yang ditulis secara serangkai sebagai bentuk yang telah mantap. Okey, bentuk yang telah mantap ni dalam ejaan Rumi tu dah memang ada perkataan tu. Faham tak? Dalam bahasa Melayu tu perkataan tu memang dah ada dah. Dia tak ada berkaitan dengan mata ataupun dia tak ada berkaitan pun dengan hari. Okey, kita dah tahu dah benda ni mantap dan digunakan daripada dulu sampai sekarang. Dia bukan menggabungkan dua perkataan pun. Dia memang kita nampak seperti menggabungkan dua perkataan tapi penggunaan tu telah mantap. Okey. Kita memang gabungkan dia daripada awal kita mengeja perkataan itu. Okey, olahraga. Pernah ada orang eja olahraga jauh tak? Ada tak orang eja olah lepas tu jauh sikit raga? Tak ada. Ini bukan berkenaan dengan raga. Bukan diolah bukan yang tu. Olahraga ni satu perkataan yang telah mantap. Maksud dia iaitu satu sukan, betul tak? Kita dah tahu olahraga. Okey, ini sukan olahraga. Kita pun tahu ini sukan olahraga. Antarabangsa, bukan antara Melayu Cina, bukan daripada antara Cina ke India, bukan yang tu. Antarabangsa tu antara negara-negara lah. Antara negara-negara lain. Ni antarabangsa, lapangan terbang antarabangsa. Ini antarabangsa dah ni. Bank antarabangsa. Okey, ada yang ni. Okay, jadi penggunaan dia telah mantap. Kita tahu memang dieja daripada dulu sampai sekarang macam ni. Kita tahu dah maksud dia apa.
tanggungjawab. Tak ada orang eja tanggung dan jawab. Jauh, tak ada. Kau tanggung, kau kena jawab lah. Macam tu ke? Okay, tak. Kita dah tahu tanggungjawab tu adalah kita punya apa? Tak ada dah. Memang kita guna tanggungjawab. Ada tak perkataan lain selain daripada tanggungjawab? Tak ada. Tak ada. Ada. Mungkin ada tapi tidak sesuai penggunaan dia. Betul tak? Kita guna perkataan tanggungjawab warga negara. Okay, cuma perkataan yang bukan kata majmuk tetapi dieja serangkai. Ni ada juga kata dia bukan kata perkataan yang bukan kata majmuk tapi dieja serangkai. Kata majmuk ni dia dua perkataan digabungkan tapi dia telah mantap dia, jadi dia kena sambung. Ini kata majmuk. Kalau belajar kata majmuk dalam bahasa Melayu macam mana? Agi Syami. Insyirah. Kata majmuk dalam bahasa Melayu yang Ustazah Anis ajar daripada tahun 1 sampai tahun 6 awak belajar kata majmuk. Dia menggabungkan dua perkataan, betul tak? Menjadi satu maksud. Contoh kereta dengan api. Jadi apa? Kereta api. Kereta api kan? Tapi dia gabung ke tak gabung? Dia gabung. Kereta api gabung ke? Ada yakin? Jom kita tengok. Tak gabung, tak Tak gabung. gabung, dia jauh, dia jarak kan. Dia jarak kan? Jom kita tengok PRPM lah, PRPM. PRPM ni dia Tak gabung kereta. PRPM ni dia kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kereta api. Tengok, dia asing tengok ni. Sejenis kenderaan yang terdiri daripada sebuah gerabak yang dirangkaikan dan berjalan di atas landasan. Jadi kita panggil dia kereta api. Bukan kereta dan api, betul tak? Bukan kereta campur api. Bukan dia bila dia gabung dua perkataan tu jadi satu benda yang solid. Satu benda lah. Tapi ini kita tak gabungkan. Kalau kita tengok yang ni dia gabungkan. Dan ada juga dia bukan kata majmuk pun. Tetapi dia eja serangkai. Okay, yang ni ini lebih banyak. Cuba tengok ni. Ni kata nama. Peribahasa. Ya ke kata nama? Okay, dini hari. Okay, kata sifat suka, sifat. Cerita pun sifat. Okay, purbakala. Ni kata hubung. Kata hubung ni, kalau kata hubung, jangan risau. Awak kena ingat dia bukan kata majmuk tapi dieja secara serangkai pula. Okay, dia banyak keluar soalan yang ni. Dia tak ada. Dia jarang keluar soalan yang ni. Kalau kata terbitan ni, ingat kata terbitan. Ini yang depan dia ada tata, ada pra, ultra, super, anti. super dan anti. Anti vaksin jauh ke dekat? Dekat. Ya betul. Anti vaksin dekat. Kalau ada anti di depan dia, bukan anti makcik tu. Bukan anti makcik tu. AUNTY. Itu AUNTY ke TIE? Ada yang aja anti apa? Memana-mana unti lah. AUTIE. Betul. Okay, jadi tengok ni, anti. Kalau kita sebut anti lah, walaupun sebutan dia anti. Sebab apa kita sebut anti? Sebab dia asal bahasa Inggeris. Tapi kalau bahasa Melayu kena sebut anti dah. Antibiotik. Itu yang awak kena eja. Tapi awak tak ada yang awak nak sebut antibiotik kan? Ada yang power sangat. Antibiotik. Macam tu. Antibiotik. Kalau ada anti, Superman, ultra, lepas tu prasyarat, prasekolah. Pra ni kita panggil apa? Pra tu sesuatu yang di awal, faham tak? Prakata. Prakata, awak tahu tak prakata ni duduk kat mana? Pernah jumpa tak prakata? Siapa tahu prakata duduk kat mana? Ni. Pernah jumpa tak perkataan prakata ni? Pernah. Prasekolah saya pernah dengar lah. Nampak sangat awak tak tengok pun buku awak. Awak tak perasan pun. Ni, tak nampak ni? Kan dia dah awal-awal ni, amboi. Dah sekolah dah berapa tahun, 6 tahun. Perasan. Kata tu duduk dekat awal buku kan? Tak perasan? Ustazah tak baca dengan kita orang, Ustazah. Ustazah tak baca dengan kita orang. Prakata ni duduk dekat awal lah. Kalau awak buat buku cenderahati kan ada prakata. Ada kata-kata aluan tu kan? Inilah prakata. Prakata duduk kat sini. Oh, macam tu Ustazah. Memang. Sama awak 6 tahun belajar ni, awak baca tak prakata ni? Tak pernah baca daripada darjah 1. Tak pernah baca daripada darjah 1. Tak pernah baca daripada darjah 1. Nanti Ustazah nak suruh awak jawikan benda ni semua.
Saya tengok yang belakang-belakang ni. Awak tengok Sama. belakang-belakang. Okey, jadi hari ini inilah kerja sekolah awak. Awak kena jawab ikan petikan ni. Boleh? Rumi kan? Rumi kan? Boleh. Ni Rumi kan? Bukan Jawi kan? Rumi kan? Tanda tangan tu nak kopi ke? Apa dia? Tanda tangan tu. Tanda tangan tak payahlah. Tu over sangat. Ustazah, bahasa yang ayat tu kena ke? Yang Allah Alhamdulillahirabbil alamin tu kena buat ke? Itu tulis Jawi je lah, tulis balik je yang tu. Yang bahasa Melayu tu, yang bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris tu terjemahkan ke dalam tulisan Rumi. Okay, jadi yang ni tak ada masalah sebabnya awak kena selalunya perkataan-perkataan ni awak perlu apa? Kalau tata, awak perasan tak? Perkataan tata dia ada pada perkataan bahasa Melayu. Betul tak? Betul. Tata. Kalau ultra dengan anti dia kebanyakan ada dekat perkataan bahasa Inggeris lah. Super. Sonic kan bahasa Inggeris. Modern pun bahasa Inggeris. Cuma bunyi bahasa Melayu. Kebanyakannya bahasa Inggeris. Anti dada, antibiotik, vaksin tu pun bahasa Inggeris. Cumanya bahasa Melayu cara penulisan dia sama macam bahasa Inggeris. Kecuali pada perkataan yang ada 3 suku kata. Huruf pertama dia kalau A, kena letak A lah. Kena letak alif. Okay, yang ni senang. Matahari, olahraga, panca indera. Mana Akhi Syamil punya yang susah sangat tu? Jom kita tengok. Kenapa ada soalan ni? Memang kenapa? Mesti orang tertanya, Ustazah, kenapa ada soalan yang macam kat belakang tu ada gambar dan dijawabkan? Ini memang ada format dalam kertas peperiksaan. Kertas peperiksaan. Awak perasan tak kertas peperiksaan awak Jawi ada soalan bergambar? Oh, ada. Lepas tu ada juga petikan, betul? Awak nampak tak ada soalan petikan? Betul. Soalan petikan tu diambil daripada mana? Daripada buku. Soalan daripada sini. Tengok pencemaran alam sekitar. Awak ada jawab tak soalan ni? Waktu periksa. Tak ingat lah Ustazah. Tak ingat. Tapi ada lah. Baru jawab. Awak baru je jawab pencemaran alam sekitar. Ya. Jadi soalan-soalan dia. Jadi ingat. Bila awak baca buku. Lepas ni untuk ulang kaji awak tengok petikan-petikan yang ada dekat belakang dan cuba jawab ni. Okey, tanda. Okey, highlight. Okey, soalan nombor 1. Apakah maksud pencemaran alam sekitar? Tanda, tengok. Nanti senang waktu jawab peperiksaan sebab soalan dia lebih kurang. Petikan yang sama. Dia ada berapa petikan? Awak kena baca buku petikan tahun 5 dengan tahun 6. Ya. Mana soalan yang susah sangat tu tadi Akhi Syamil? Kata majmuk yang ditulis secara terpisah. Sebabkan Akhi Syamil tak faham, cuba baca dia punya ni. Yang ni, kata majmuk yang terdiri daripada ni. Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata biasa hendaklah ditulis secara terpisah. Contohnya ni, cuba tengok ni. Biasa ke tu? Bias, tengok bayar basin. Bayar bebas. Okey. Nanti dulu. Okey, sampai terpisah. Okey, sampai situ dulu. Okey, jadi kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. Dia bebas, maksudnya dia tak berkaitan dengan rangkai kata yang kita sebutkan tadi. Tak ada kena-mengena. Maksud dia tak adalah melibatkan kata nama, tak adalah melibatkan gabungan 2 kata nama. Macam itulah. Okey, cuba tengok yang bebas ni macam mana? Contoh dia. Okey, lipat ganda, sama rata, tolak ansur, latar belakang. Okey, ada tak belakang dengan latar ni ada berkaitan dengan kata nama ke? Kata sifat ke? Ada tak? Latar. Ada tak? Tak ada kan? Betul tak? Tambah baik. Tambah maksudnya dia bebas. Dia memang bebas. Maksudnya bebas tu dia terpulang kepada bentuk perkataan dan bentuk gabungan perkataan tu. Sama rata. Sama dengan rata ni sama tak sifat dia? Sama kategori tak? Sama. Sama dengan rata ni. Sama kategori tak? Tolak dengan ansur ni. Tolak, ansur. Sama tak kategori dia? Mana sama kan? Dia bebas. Tak kisahlah dia nak campur kata nama dengan kata kerja ke. Dia nak campurkan kata nama dengan kata sifat ke. Dia bebas. Okey. Gejala menyalahguna. Dalam kalangan remaja semakin serius. Tengok ni, eja serius. Nampak tak serius ni? Ni perkataan bahasa apa ni?
Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Ejaan bahasa Melayu dia macam serius. Nampak tak? Jadi serius, dia bukan serius. Serius. Kalau serius macam ni. Jadi salah lah, bukan yang ni lah. Ejaan bahasa Melayu dia. Ejaan bahasa Melayu dia ni. Kalau sebab yang ni bukan huruf I, sini italic. Menyalahguna. Dia ada imbuhan kat depan ni. Diurus niaga. Nampak ni? Betul ke yang ni Akhi Syami cakap salah, susah tu? Yang ni ke Akhi Syami? Ya, lambat. Betul lah. Betul, ditulis secara terpisah. Betul. Okey, ditulis secara terpisah. Okey, yang ni kalau dia ada imbuhan kat depan, dia gabung. Kalau dia ada imbuhan kat depan, dia bukan gabung. Dia jarak. Okey. Ni pun jarak alam sekitar. Kan dia bebas tu alam dengan sekitar kan. Dia tak berkaitan pun dengan kata nama, kata kerja, tak ada. Okey, piagam Madinah. Ada berkaitan tak dengan gabungan kata tadi yang kita belajar tadi, yang mula-mula tadi? Piagam Madinah. Okey, jadi dia bebas. Okey. Cuba tengok ni. Ada juga rangkai kata ini bila dia bebas, tapi apabila dia berjumpa dengan imbuhan di awal dan di hadapan, apa yang kita perlu buat dengan perkataan tu? Apa yang kita kena buat dengan perkataan tu? Perkataan asal dia jarak. Cuba tengok ni. Jarak. Tapi apabila dia jumpa imbuhan awalan, dia jumpa imbuhan akhiran, kalau ada awal dengan akhir ni, apa perkataan dia kita panggil? Kalau ada imbuhan awal dengan akhir. Kita panggil imbuhan apa? Siapa tahu? Bahasa Melayu ni. Bukan bahasa Inggeris. Awalan. Dia ada awal. Lepas tu dia ada akhir juga. Dekat depan ada imbuhan, dekat belakang pun ada imbuhan. Imbuhan apitan. Imbuhan apitan, betul. Okay, imbuhan apitan. Jadi perkataan ni rangkai kata diapit oleh imbuhan di depan dan imbuhan di akhir. Bila ada imbuhan di depan dan imbuhan di akhir, apa yang dia perlu buat? Dia kena dekatkan dia. Faham? Jadi ketidakhadiran. Satu padu dia jarak. Kalau ikut perkataan asal dia, kalau tak ada imbuhan. Kalau ditambah dengan kan, menyatu padukan. Dekat. Penyalahgunaan dekat. Sebab kalau awak tengok ejaan bahasa Melayu dia pun dekat. Jom kita tengok. Ni. Ketidakhadiran. Hadoran pula. Ini bukan Dora di Explorer. Ketidakhadiran. Ini ejaan dia. Ketidakhadiran. Dia bukan macam ni. Yang ni salah. Tak benar lagi Ustaz tengok ketidakhadiran macam ni. Okey lagi. Dia tak boleh mensatu padukan, dia jadi menyatu padukan. Menyatu padukan. Ya. Penyalahgunaan pun dekat. Dititik beratkan pun dekat. Kalau dia ada imbuhan apitan. Tapi kalau dia ada dekat depan sahaja ataupun dekat belakang sahaja, boleh tak kita ni? Boleh tak kita dekatkan dia kalau dia ada dekat depan je? Tak boleh. Tak boleh, betul. Dia tak boleh. Disalahguna, contoh disalahguna kan. Salah guna, dia ada di je dekat depan. Jadi disalahguna tu kena jarakkan. Dititik beratkan. Dititik beratkan ni jarang kan ada titik berat. Perlu dititik berat. Ada. Kalau dititik berat tak ada kan, kena letak jarak lah jarak. Okey ni. Okay, tidak adil. Ketidakadilan. Okey, cuba bagi Akhi Syami. Yang ni saya bagi jawapan dah. Ketidakadilan. Cuba bagi imbuhan dekat ijab kabul. Okey. Imbuhan apa boleh letak ijab kabul? Okay. Di ijab kabul. Kabulan. Ya betul. Apa benda tu? Saya tak boleh dengar. Ya betul. Diijab kabulkan ketidakadilan. Jadi yang ni kena dekat lah. Dekat. Latar belakang boleh tak tambah?
Tak ada, selalu kita tulis berlatar belakang je kan. Berlatar belakang, tak ada berlatar belakangkan, tak ada. Kebolehpercayaan dengan menggaris kasarkan. Yang ni. Yang ni dia bebas Akhi Syamil. Tadi Akhi Syamil kata, Ustazah macam mana saya tak faham lah. Kenapa dia kena jarakkan sebab perkataan asal dia bebas. Dia tak ada berkaitan dengan kata nama, gabung kata nama. Dia tak sama seperti yang atas. Dia bebas tambah baik. Baik tu baik lah. Baik tu sifat. Tambah tu sifat ke? Tambah tu sifat ke? Tak kan? Tambah tu perkara lain. Jadi dia gabungkan tu bebas. Okay. Kalau ikut daripada segi sifat dia pun tak ada kena-mengena pun dua ni. Okay. Jadi ini. Okay. Sekarang Ustazah akan bagi satu latihan. Ini ada 10 soalan sahaja. Ustazah, Superman boleh ke super? Boleh? Boleh? Kalau nak jawabkan boleh? Okay, cuba tekan. Dapat tak? Dah masuk ke belum? Dapat. Dapat dah. Ada 10 soalan. Berapakah jenis gabungan rangka kata yang terdapat di dalam ni? Okay, jawab sekarang. Okay, buku latihan Jawi awak dah siap semua ke dalam buku? Buku aktiviti? Sorang tolong tengok. Dah siap ke? Ini kena hantar sekarang ya. Sekejap Ustazah ambil kehadiran dulu. Semua masuk. Kita tengok. Ada tak penyalahgunaan? Betul tak dekat ejaan ni? Penyalahgunaan. Ada ni, siap ada Jawi lagi. Penyalahgunaan. Nak perkataan salah guna. Salah guna. Jarak. Kat sini awak boleh rujuk. Ni Amil dah tak jawab lagi pun. 0% ni. Oh, incorrect. Okay. Tak apa. Ni ada nombor 5 sampai nombor 10 tak ni? Teruskan Yang lain dah masuk ke? Baru seorang je ni. Okay. Darwish dah masuk dah Darwish? Kita teruskan menjawab ya. Pastikan semua orang ada nama kat sini. 6 orang. Seorang je hantar kerja sekolah.
Okay, Syah masuk Syah. Hamidah ada lagi satu soalan yang tak jawab. Afrina 5. Darwish yang masuk pun lagi Darwish. Darwish boleh masuk tak? Afrina tak sempat baca laju sangat. Tak apa, nanti kita tengok. Nanti Ustazah akan letak lagi sekali kat dalam e-homework awak. Ustazah, saya tak masuk. Loading dia lama. Oh, Kalau saya adik awak pun masukkan kalau dia adik awak kalau Kahoot pun tak boleh masuk Kenapa Apa? Adik awak pun kalau Kahoot pun dia tak boleh masuk. Dia akan jadi warna putih. Dia Oh. tak tahulah. Dia jadi blank. Dia jadi warna putih full. Dia jadi warna putih. Macam mana? Kejap Ustazah. Saya cuba Ustazah akan masuk dalam ni lah. Ustazah tengok Kahoot balik. Mana ni? Dia putih. Bagi kat summary. Nanti Ustazah copy URL ni, awak boleh masuk dekat dalam ni. Boleh? Dari 10 soalan je. Okay. Saya buat dalam phone nanti. Saya cuba masuk. Dia putih. Boleh? Sebab yang ni dia tak perlu masukkan pin pun kan? Betul tak? Akhi Syami? Dia tak perlu masuk pin. Dia tak perlu masukkan pin pun. Okay, kerja rumah yang pertama, buku tulis. Okay, Jawi kan? Afina dah siap tak? Dah siap dah? Tengok sikit. Siap. 5 orang dah siap. Okay, 5 soalan. Susah sangat ke soalan dia? Tengok sikit. Afina tu tinggal satu je lagi tadi. Dah siap sekarang. Oh, soalan dia laju sangat Jom kita tengok ni soalannya. Laju. Saya tak sempat nak baca. Kena baca masih jauh ni. Okey, tadi dia dalam berapa saat? Tengok ni. Average answer time 7.31. Tak apa, yang ni kita tengok. Tengok siapa player dia. Okay, berapa orang yang betul? 2. Okay, jadi 5 tadi kita dah sebut dah awal tadi. 5 bahagian. Okay, yang ni istilah apa? Oh, saya dah boleh masuk dah. Ayahnya Dia boleh masuk dah? Awak masuk ikut ikut apa? Okay, jalan raya. Yang mana salah? Okay, kenapa yang ni betul? Jalan raya. Raya tak ada alif kat belakang dia. Sebab dia bertanpa segenya. Cik jam. Cik jam. Cayakaf. Cik jam. Kerja raya. Kertas kerja. Ni bukan. Dia kata, dia minta apa ni soalan ni? Meja tulis. Manakah di bawah perkataan bagi rangka kata istilah umum? Umum meja tulis dah. Dia umum je. Tapi Afina salah ini. Afrina salah sebab jawapan kat sini dah ada kan. Tengok ni. Meja tulis. Nak tengok siapa yang salah. Okay, yang ni betul. Darus ada answer lagi. Okay, jadi yang ni untuk yang ni sampai sini dulu. Jadi Ustazah akan masukkan kerja sekolah dekat dalam Google Classroom. Jadi tolong selesaikan Apa soalan ni tadi? Rumikan prakata, betul tak? Betul. Okay, rumikan prakata. Nanti ada lagi kuis saya akan masuk. Kalau kuis jangan risau. Kuis awak tak perlu tulis pun. Okay, boleh semua? Boleh. Okay, boleh. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Okay, kita akan buat lagi ulang kaji pada minggu hadapan. Minggu depan saya bagi markah dengan kertas sekali. Boleh? Okay, jadi sebelum kita mengakhiri kita, saya nak minta dari Zikri untuk bacakan doa habis belajar.